Assalamualaikum, saya Nurul Zahra binti Muhammad Syarul 285-227. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan gangguan seksual. Gangguan seksual adalah manifestasi seks yang serius, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Gangguan seksual berlaku dalam pelbagai bentuk sama ada fizikal, psikologikal, visual, lisan maupun bukan lisan. Demikian berlaku atas sebab yang munasabah yang dikira sebagai keadaan yang akan menyebabkan seseorang terhina, terganggu ataupun terugut oleh tindakan tersebut. Gangguan seksual telah menyasarkan sesiapa sahaja dalam dunia pekerjaan, walau bagaimanapun ia selalu berdasarkan kepada penyalahgunaan kuasa ataupun jawatan. Dalam konteks penjawat awam, Peraturan 4A Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 akan memainkan peranan jika didapati seseorang pegawai awam itu melakukan kesalahan. Tata tertib juga boleh dikenakan kepada pegawai awam kerana melanggar peraturan tersebut. Dengan itu, mengambil langkah yang berkesan untuk mencegah dan melarang gangguan seksual ini dalam dunia pekerjaan adalah sangat penting bagi mengelakkan satu bentuk keganasan yang dinormalisasikan. Sekian sahaja, terima kasih. Seterusnya, saya akan menjelaskan kes-kes berkaitan gangguan seksual yang dilakukan oleh penjawat awam. Pertama sekali adalah penguatkuasa syariah dipenjara 14 bulan cabul aibkan rakan sekerja. Seorang penguatkuasa syariah di Kuala Terengganu berdepan pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah terhadap rakan sekerjanya iaitu seorang wanita dengan niat untuk mencabul kehormatan mangsa pada 25 November 2019. Tertuduh juga cuba mengaitkan kehormatan mangsa sebanyak 2 kali. Tertuduh mengaku bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan dan dihadapkan hukuman penjara selama 14 bulan dan 12 bulan oleh Mahkamah Magistrate di bawah Seksyen 345 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 509 Kanun Kesiksaan. Kes kedua adalah seorang penjawat awam dipenjara dan dikenakan 6 sebatan akibat amal seksual fizikal. Mahkamah Session Tawau menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan 6 sebatan kepada seorang penjawat awam selepas dia didapati bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan bawah umur. Kes ketiga, seorang bekas guru dipenjara 7 tahun dan dikenakan sebatan setelah melakukan amal seksual terhadap seorang pelajar. Seorang bekas guru disiplin sebuah sekolah menengah di Sandakan didapati bersalah melakukan amal seksual terhadap seorang pelajar perempuan. Bersalah dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan 1 sebatan di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Saya Nur Syahira binti Amran 285561 akan membincangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual dalam kalangan penjawat awam. Antara faktor yang menyebabkan gangguan seksual ini berlaku dalam kalangan penjawat awam ialah faktor motivasi. Dimensi motivasi menganalisis unsur-unsur yang mungkin mendorong pengganggu yang datang daripada mangsa. Sebagai contoh, daya tarikan fizikal mangsa boleh menjadi daya penggerak untuk gangguan. Pekerja lelaki tertentu mungkin terasa tertekan untuk mendekati rakan sekerja wanita mereka secara seksual atau sosial hanya untuk mendapatkan perhatian yang tidak sepatutnya. Oleh itu, kemungkinan besar wanita yang cantik dari segi fizikal akan menghadapi gangguan seksual lebih kerap daripada wanita yang kurang menarik dari segi fizikal. Selain itu, faktor dalaman pengganggu seksual itu sendiri. Faktor ini merujuk kepada nilai yang ada dalam diri pengganggu itu sendiri seperti moral dan sensitiviti. Seseorang yang mempunyai nilai moral yang rendah mungkin tidak menganggap gangguan sebagai salah atau tidak memoral yang serius. Dan dengan itu mungkin berasa tidak terhalang apabila mengganggu orang lain secara seksual. Oleh itu, ketiadaan nilai moral yang tinggi boleh menyumbang kepada gangguan seksual. Seterusnya, faktor susun atau pejabat juga menyebabkan berlakunya gangguan seksual. Apabila terdapat banyak privasi di tempat kerja, ia memudahkan seseorang untuk mengganggu mereka kerana rakan sekerja mereka kurang berkemungkinan melihatnya. Jadi adalah dianggap bahawa wanita yang bekerja dalam tetapan dengan banyak privasi lebih berkemungkinan diganggu berbanding mereka yang bekerja dalam persekitaran yang lebih terbuka. Di samping itu, faktor peranan seks melihat sejauh mana seseorang itu maskulin atau feminin
berdasarkan ciri stereotip standard orang maskulin dan feminin. Wanita yang mempunyai sifat yang lebih feminin mungkin akan diganggu lebih daripada mereka yang mempunyai sifat yang lebih maskulin. Akhir sekali adalah dipercayai bahawa pekerja wanita yang menduduki jawatan yang lebih rendah dengan kuasa dan autoriti yang lebih kurang berkemungkinan besar menghadapi gangguan seksual di tempat kerja. Ini berlaku kerana peranan ini lebih biasa untuk wanita. Ia disebabkan oleh fakta bahawa mana-mana pembangkang di pihak mereka boleh ditangani dengan ancaman tindak balas kerana tidak bekerjasama atau dengan menjangkakan insentif untuk terlibat dalam tingkah laku seksual. Kedua-dua pilihan ini adalah kemungkinan tindak balas terhadap rintangan. Nama saya Nur Azrin Atira binti Latif, nombor matrik 286449. Saya akan membentangkan tentang kesan gangguan seksual kepada mangsa, masyarakat dan negara. Yang pertama, kesan kepada mangsa. Gangguan seksual banyak memberi implikasi kepada individu. Kesan gangguan seksual kepada individu adalah dari segi fizikal, kesejahteraan emosi dan kerjaya. Mangsa akan mengalami trauma atau masalah psikologi seperti kemurungan pada tahap kritikal serta tekanan. Selain itu, perkembangan kerjaya mangsa akan terganggu. Ini disebabkan oleh fakta bahawa mangsa mengalami ketidakselesaan di tempat kerja, kehilangan peluang untuk maju dalam kerjaya mereka, ketidakpuasaan kerja, rasa terhina dan kurang keyakinan diri, serta keadaan di mana mereka disisihkan daripada orang lain semasa mereka berada di tempat kerja mereka. Kesan yang kedua ialah kesan kepada masyarakat. Masyarakat kita akan hidup dalam keadaan kegelisahan sepanjang masa kerana keselamatan mereka tidak terjamin. Masyarakat akan berasa takut untuk melakukan aktiviti di luar rumah kerana bimbang akan keselamatan mereka. Kerisauan sepanjang masa ini menjadikan masyarakat berada dalam keadaan seperti cacing kepanasan dan pergerakan mereka untuk melakukan apa sahaja aktiviti menjadi terhad. Selain itu, terjadinya keruntuhan akhlak dan moral masyarakat kita. Hal ini kerana semakin berleluasanya gejala jenayah dalam norma masyarakat kita terutamanya mereka yang berdarah muda yang masih dalam proses mengenali yang mana intan dan bermata akan mula terbiasa dengan gejala sebegini. Mereka tidak menganggap bahawa gejala sebegini sebagai suatu perkara yang hina. Malah mereka hanya menganggap bahawa gejala sebegini merupakan satu kemalangan yang hanya menimpa orang lain sahaja. Tambahan pula, semakin ramai remaja yang mencontohi gejala sebegini yang disiarkan di berita atau tayangan hiburan dari barat yang mempunyai unsur budaya kuning. Kesan yang terakhir ialah kesan kepada negara. Pentadbiran negara secara keseluruhannya akan terjejas. Segala dasar atau penguatkuasaan menjadi lemah dan akan timbul konflik. Apabila kes gangguan seksual meningkat, terdapat banyak perselisihan faham antara pelaku dan mangsa. Gangguan seksual juga akan menjejaskan reputasi negara di mata antarabangsa. Jika kita terbalik dengan isu berkaitan gangguan seksual, pelancong asing tidak akan berminat melancong ke negara kita kerana mereka risau akan keselamatan mereka dan percaya bahawa undang-undang negara kita tidak berfungsi dengan baik kerana kes-kes sebegini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Akhir sekali, mengurangkan tahap produktiviti syarikat. Ini kerana apabila kes gangguan seksual meningkat, masa tidak dapat bekerja dengan baik kerana mereka terpaksa bekerja dalam persekitaran yang tidak selesa dan tidak selamat. Mereka tidak dapat fokus untuk menyelesaikan tanggungjawab mereka kerana mereka percaya bahawa orang lain telah mengancam keselamatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Husnina binti Zulkifli, nombor matrik 287823. Saya akan menerangkan tentang jalan penyelesaian kepada isu gangguan seksual. Isu gangguan seksual adalah satu perkara yang kompleks. Tambahan pula, hal ini merupakan satu hal yang serius dan perlu dicegah atau ditangani dengan tegas.
Oleh hal yang demikian, isu ini boleh dihalang daripada terus berlaku dengan berleluasa dengan adanya beberapa langkah atau penyelesaian yang boleh diambil dan diaplikasikan oleh sesebuah organisasi atau individu tersebut. Oleh hal yang demikian, semua pihak perlu bekerjasama bagi membendung isu ini daripada terus menjadi kebiasaan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi di tempat kerja. Antara solusi atau jalan penyelesaian yang dapat diambil bagi membantras isu ini adalah dengan menyediakan program anti gangguan seksual. Program anti gangguan seksual ini merupakan satu program berbentuk ilmiah yang mana akan memberi kesedaran awal kepada orang ramai tentang isu ini. Program sebegini digalakkan kepada setiap organisasi untuk menyediakan dan menganjurkan program anti gangguan seksual yang mana akan memberi pendedahan awal mengenai isu ini kepada setiap pekerja khususnya. Di samping itu, program ini juga merupakan satu program untuk mendedahkan cara bagaimana untuk mempertahankan diri daripada menjadi mangsa gangguan seksual. Hal ini kerana dengan adanya program sebegini, akan memudahkan setiap individu untuk mengenal pasti gerak-geri atau tindakan yang kurang menyenangkan dan melaporkan kepada majikan atau pihak bertanggungjawab. Seterusnya, solusi kedua dalam membantras isu ini adalah dengan menggunakan alat untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri adalah undang-undang alam semula jadi. Pencegahan gangguan seksual adalah perjuangan utama yang dihadapi oleh wanita pada masa kini. Tambahan pula, gangguan seksual diiktiraf sebagai buli atau paksaan yang bersifat seksual. Ia termasuk dalam pelbagai tindakan daripada pelanggaran ringan kepada penderaan seksual dan serangan fizikal. Alat pelindungan diri dapat menyelamatkan seseorang daripada menjadi mangsa kepada kes gangguan seksual ini. Antara alat yang paling efektif yang dapat digunakan oleh individu, lebih-lebih lagi golongan wanita, adalah penggerak rogol atau lebih dikenali sebagai red alarm. Red alarm ini merupakan satu peranti yang akan mengeluarkan bunyi nyaring apabila diaktifkan, yang mana amat digalakkan untuk golongan wanita membawa dan menggunakan ketika diri diancam bahaya. Salam sejahtera, nama saya Marlene Lucas, nomor metrik 287403. Saya akan membentangkan langkah penyelesaian yang seterusnya. Langkah penyelesaian yang seterusnya adalah mewujudkan undang-undang anti seksual di tempat kerja. Undang-undang ini merupakan satu tindakan yang proaktif dan penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya undang-undang, masyarakat akan berasa lebih selamat untuk kekal bekerja di dalam sebuah organisasi. Tambahan pula, individu yang tidak bertanggung jawab tersebut boleh dikenakan tindakan yang sepatutnya. Contohnya, organisasi boleh memberhentikannya daripada syarikat dan menyerahkannya kepada pegawai polis untuk tindakan selanjutnya. Selain itu adalah pendidikan. Pendidikan juga mampu mengatasi masalah gangguan seksual dalam kalangan pekerja. Hal ini kerana ia memberikan pendedahan awal kepada semua masyarakat untuk mengenal pasti tindakan yang boleh mengancam maruah dan keselamatan diri mereka. Bukan itu sahaja. Dengan adanya pendidikan, masyarakat akan dapat membezakan jenis-jenis gangguan seksual, sama ada ia adalah secara lisan ataupun perbuatan. Ini akan membantu masyarakat mengambil tindakan yang sepatutnya sekiranya berhadapan dengan situasi yang tidak selesa seperti gangguan seksual. Gangguan seksual sememangnya menjadi bulan hangat dalam kalangan masyarakat yang berlaku tanpa mengira umur dan jantina. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas apabila berlaku banyak senario yang menunjukkan kes gangguan seksual ini. Melalui perbincangan ini juga, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan isu ini berlaku, seperti faktor motivasi dan faktor dalaman pengganggu seksual itu sendiri. Rentetan daripada itu, pelbagai langkah juga telah dilakukan seperti program anti gangguan seksual dan penggunaan alat perlindungan bagi membastras gejala ini. Seterusnya, setiap masyarakat memainkan peranan penting bagi sama-sama membendung isu ini daripada terus berleluasa. Perkara ini penting bagi menjaga keamanan dan kesejahteraan negara.